Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya, Nur Ain Rahana binti Abdul Rani, akan membentangkan dan mendemonstrasikan cara-cara memasang kemah. Kemah adalah tempat perlindungan sementara di sesuatu tempat, contohnya di hutan. Terdapat beberapa jenis kemah yang ada. Pertama ialah nylon berbentuk A. Kemah ini sesuai digunakan di kawasan tanah rendah ataupun pantai. Kemah jenis ini memberikan kitaran udara yang baik di tempat-tempat yang agak panas. Yang kedua adalah ridge tent ataupun jambatan yang mempunyai tiang melintang di sepanjang kemah. Kemah ini lebih ringan dan mudah dilipat dan dibawa ke mana-mana saja. Yang ketiga ialah frame tent, iaitu kemah yang lebih besar dan sesuai digunakan untuk perkemahan keluarga. Rangka kemah ini akan dipasang terlebih dahulu sebelum kanvas akan dipasang kemudian. Yang keempat ialah kemah igloo yang sesuai digunakan di tempat sejuk kerana kemah ini bersifat memanaskan. Yang kelima ialah dome tent yang berbentuk gelembung dan menggunakan material yang sesuai dan fleksibel. Kemah jenis ini mudah dibawa dan sesuai digunakan untuk perkemahan sekolah dan sebagainya. Sebelum kita memasang kemah, terdapat beberapa perkara yang perlu diambil kira dalam pemilihan kawasan yang sesuai. Yang pertama, pilih tapak yang rata untuk mendirikan kemah. Ini akan memudahkan proses pemasangan kemah dan menjadikan tempat tidur kita lebih selesa dan dapat mengelakkan berlakunya air bertakung semasa hujan. Yang kedua, jauh daripada dahan kayu mati. Ini penting kerana jika berlakunya tiupan angin yang kuat atau hujan, ranting atau dahan pokok tidak akan menimpa kemah dan orang yang berada di tapak perkemahan. Yang ketiga, berhampiran dengan punca air. Punca air yang bersih penting untuk digunakan ketika memasak dan membersihkan diri dan sebagainya. Punca air juga perlu dipastikan kebersihannya untuk mengelakkan berlakunya sebarang penyakit yang boleh tersebar daripada punca air yang tidak bersih. Yang keempat, kawasan kemah perlulah berada di tempat yang mudah untuk mendapatkan bantuan jika berlakunya sebarang kecemasan. Yang kelima, jauhilah tempat yang keras. Walaupun perkara ini kedengaran mistik, tetapi ianya berlaku dan wujud. Ini untuk memastikan program perkemahan berjalan dengan lancar tanpa mengganggu mana-mana pihak. Seterusnya, saya akan menyentuh tentang keselamatan dan penjagaan kemah. Pastikan kemah yang dipasang kukuh dan selamat untuk digunakan. Jangan sesekali memasang ubat nyamuk di dalam kemah ataupun berhampiran dengan kemah untuk mengelakkan berlakunya kebakaran. Selain itu, jangan menggunakan kemah sebagai tempat untuk menjemur pakaian seperti baju ataupun tuala selepas mandi. Pilihlah tempat yang lebih sesuai. Pelajar juga dilarang untuk merokok ataupun masak di dalam kemah dan digalakkan untuk makan di luar kemah bagi mengelakkan semut atau binatang lain masuk ke dalam kemah. Di samping itu, tutup kemah jika tiada orang di dalamnya dan pastikan di dalam atau di luar kemah sentiasa bersih dan kemas. Setelah tamat perkemahan dan ingin menyimpan kemah, pastikan kemah bersih dan kering sebelum disimpan dan semua peralatan yang digunakan untuk memasang kemah lengkap sebelum disimpan. Sekarang, saya akan menerangkan cara-cara memasang kemah. Terlebih dahulu, kemah yang saya akan pasang adalah dome tent ataupun kemah kubah. Kerana kemah ini selalu digunakan ketika camping. Saya memasang kemah di rumah saya kerana tiada ruang di persekitaran rumah saya. Kemah ini adalah untuk 2 hingga 3 orang di dalam satu kemah dan saya memilih kawasan rumah saya yang paling sesuai adalah ruang tamu ni lah. Alatannya adalah yang pertama iaitu kanvas main yang akan dibentangkan. Yang kedua adalah flexible poles sebanyak 2 batang. Yang ketiga adalah top cover yang akan diletakkan di atas kemah. Dan yang keempat adalah besi pelacak berbentuk L sebanyak 4 unit. Cara-cara memasang kemah yang pertama, bentangkan kanvas utama. Tips penting adalah pastikan pintu kemah tidak menghala ke arah cahaya matahari. Hal ini adalah untuk mengurangkan bahang panas di dalam kemah. Seterusnya, elakkan pintu kemah menghala ke arah tiupan angin dan sentiasa hala ke arah utara atau selatan.
Hal ini adalah untuk mengelakkan terkenanya tempias hujan ke dalam kemah. Yang kedua, mulakan dengan memasukkan flexible pole sebagai rangka kemah. Tolak perlahan-lahan ke dalam laluan yang khas yang disediakan di kanvas utama. Yang ketiga, setiap hujung poles dimasukkan ke dalam lubang penjuru kemah. Yang keempat, ikat kedua-dua flexible poles bagi menstabilkan rangka kemah. Yang keenam, letakkan top cover dan pasangkan cangkuknya pada tempat yang disediakan. Fungsi top cover ini adalah untuk mengelakkan air hujan masuk melalui lubang pengudaraan di atas kemah. Selain itu juga adalah untuk mengurangkan kemasukan cahaya matahari ke dalam ruangan kemah. Yang keenam, masukkan besi pacak berbentuk L ke dalam lubang penjuru kemah dan benamkannya. Sekiranya perlu, letakkan batu sebagai pemberat di atas besi pacak bagi memastikan kemah kukuh dan stabil. Yang ketujuh, bagi mengelakkan binatang berbisa masuk ke dalam kemah, taburkan belerang di sekeliling kemah. Dan dengan itu, siaplah pemasangan kemah. Alhamdulillah, aktiviti memasang kemah berjalan dengan baik sekali meskipun terdapat masalah mencari kawasan yang luas disebabkan saya terpaksa memasang kemah di dalam rumah. Hal ini kerana kawasan rumah saya ini tak sesuai untuk memasang kemah kerana dipenuhi oleh kereta. Apa yang saya dapat daripada aktiviti ini ialah kerjasama ahli kumpulan ataupun pasangan tu sangat penting dalam memasang kemah. Di mana semasa memasang kemah, saya mengalami sedikit kesukaran untuk memasukkan batang rangka kemah di setiap penjuru lubang kemah kerana tiada orang yang menolong saya. Jika ada yang menolong, kemah saya akan lebih mudah untuk dipasang dan masa yang diambil untuk mendirikan kemah akan menjadi lebih singkat. Ini boleh dikaitkan dengan peranan guru sebagai pendidik, iaitu guru perlulah sentiasa bekerjasama dengan rakan sejawat untuk mengatasi sesuatu masalah di sekolah. Contohnya, guru-guru yang menghadapi masalah murid kurang faham tentang cara susunan ayat atau bina ayat dalam bahasa Melayu misalnya, maka guru-guru boleh bekerjasama menyumbangkan idea dan membuat satu inovasi bagi mengatasi masalah tersebut. Hasilnya, masalah dapat diatasi dalam waktu yang lebih singkat dengan adanya kerjasama dari guru-guru. Ini menunjukkan kerjasama itu adalah sesuatu yang sangat penting dan akan memberikan lebih banyak faedah kepada diri dan orang sekeliling. Itu sahaja daripada saya bagi aktiviti kemah ini. Sekian, terima kasih.